kita teruskan lagi ya. Kita pada pagi ini daripada apa ya? Bahagian kemasukan pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi untuk slot berkenaan jom masuk di mana pengisian dia itu lebih kepada berkenaan tapikan UPU. Jadi di sini pada pagi ini kita akan bersama dengan Tuan Muhammad Aiman Naim bin Roslan merupakan penolong pengarah Section Outreach Promosi Bahagian Kemasan Sahaja IPTA. Apa khabar Tuan Aiman di sana? Baik, Alhamdulillah Tuan. Sihat adanya. Okey, jelas. Okey, alhamdulillah. Baik, Tuan, untuk secara ringkasnya kami di sini memang setiap tahun kita akan melaksanakan program Bengkel Kerjaya dan Bengkel, yang mana bengkel ini kita adakan bertujuan untuk memberikan pelan kerjaya dan juga langkah-langkah untuk pelajar kami menyambung pengajian di bengkel yang lebih tinggi lah. Jadi para pelajar yang ada pada pagi ini kebanyakannya merupakan pelajar semester akhir kami, yang mana mereka ini sedang menduduki semester 6 lah, menunggu masa sahaja untuk keluar daripada kelas. Mereka ini baru saja habis pelajaran latihan industri dan insyaAllah pada bulan 8 ini akan berkompetisi. Jadi saya harap pada pagi ini kita boleh mendengar sama-sama berkenaan taklimat ini, taklimat video yang penting untuk mereka sambung ke pusat pengajian yang sesuai dengan diploma Islam. Jadi tanpa buang masa lagi, saya menjemput Tuan Aiman untuk menyampaikan slot jom masuk video berkenaan dan dengan segala hormat yang persilakan Tuan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan selamanya terima kasih kepada Cik Hafizi selaku moderator kita pada pagi ini. Yang saya hormati pengarah IBDAS Puan Hajiah Khadijah, yang saya kasihi para pelajar Institut Pengajian Islam dan Dakwah Sabah IBDAS. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Jadi saya Muhammad Aiman Naim bin Roslan selaku penolong pengarah di Section Outreach dan Promosi. Ingin menekankan jutaan terima kasih atas pihak IBDAS kerana menjemput bahagian kemasukan pelajar PTA. Jadi di hadapan saya ini semuanya adalah pelajar-pelajar diploma dakwah Islamiah semester akhir IBDAS, yang mana saya kira akan melanjutkan pengajian di peringkat ijazah tidak lama lagi lah. Jadi insyaAllah sebelum kita mulakan, saya harap semua dapat membuat sedikit catatan supaya apa yang saya sampaikan ini tidak tercicir lah dan dalam pengetahuan saudara dan saudari. Jadi baik, untuk pagi ini dia ringkas tentang taklimat kemasukan pelajar bagi kemasukan Negeri Awam sesi 24 2025. Okey, seterusnya saya nak memperkenalkanlah ataupun sedikit taaruf berkenaan dengan UPU. Mungkin semua dah tahu, UPU ditubuhkan unit pusat universiti pada tahun 1972. Kemudian pada tahun 2005 dijenamakan semula sebagai bahagian pengurusan kemasukan pelajar BPKP. Kemudian pada tahun 2019 sehingga kini, nama terkini adalah bahagian kemasukan pelajar IPTA, iaitu BKPA ataupun lebih sinonim dengan UPU lah, kan? Semua orang lebih mengenali UPU. Jadi antara peranan UPU adalah menyelaras kemasukan pelajar bagi program sijil, asasi, diploma dan juga ijazah sarjana muda ke Universiti Awam, Politeknik, Kolej Komuniti dan IMKA. Jadi antara fungsi UPU adalah merancang, mengurus, menggubal dan melaksanakan dasar dan prosedur serta syarat kemasukan pelajar. Ini antara background berkaitan dengan UPU lah. Jadi peringatan sedikit disclaimer lah berkenaan dengan penggunaan logo dan juga perkataan UPU online. So hari ini kalau kita perhatikan banyaklah info-info yang ataupun ramai orang nak berkongsi berkenaan dengan UPU online dan banyak menyalahgunakan logo-logo. So saya harap para pelajar mengambil maklumat daripada laman web yang rasmi lah. Kemudian
ini adalah senarai institusi yang bakal dipohon oleh para pelajar diploma. So di dalam sistem UP online diselaraskan 20 universiti awam yang mana dibahagikan kepada 4 kluster, iaitu Universiti Penyelidikan yang terdiri daripada Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia, UPM dan juga UTM. Jadi saya percaya di dalam lima universiti ini ada program-program pengajian Islam yang bakal saudara dan saudari pilih nanti insyaAllah. Kemudian universiti berfokus. Kenapa nama dia adalah universiti berfokus? Kerana universiti ini banyak memberi fokus kepada contohnya seperti di UUM, Universiti Utara Malaysia, program-program yang melibatkan program pengurusan. Kemudian di UPSI banyak program-program, mostly adalah program-program yang pendidikan. Kemudian di Universiti Malaysia Terengganu UMT, program-program yang melibatkan pelancungan dan juga marine. Kemudian di UMK, Universiti Malaysia Kelantan, banyak program yang melibatkan program-program entrepreneurship ataupun keusahawanan. Dan sekali adalah UPNM, melibatkan program-program ketenteraan dan juga pertahanan. Kemudian Universiti Teknikal ni adalah universiti yang terdiri daripada UTM, UNIMAP di Perlis, UTHM dan juga UNPSA. So universiti ni banyak menawarkan program-program kejuruteraan lah. Jadi kemudian kluster yang keempat adalah universiti komprehensif, yang mana banyak melibatkan program-program yang lebih luas menyeluruh. Itu di UNIMAS, UIA, USIM dan juga UNIZA dan juga UITM, UMS. Jadi di antara 20 universiti awam ini, tidak semua program yang menawarkan program pengajian Islam. Kan? Antara program yang ditawarkan adalah di UNIZA, UKM, UM, USIM, UPSI, ada menawarkan program-program pengajian Islam. Mana saya akan share pada di hujung taklimat saya. Okay, seterusnya tuan. Jadi di dalam permohonan UP online terdapat kategori pemohon bagi lepasan STPM setara. Jadi untuk para pelajar diploma dakwah Islamiah dikategorikan di bawah kategori diploma setara atau spesifik lagi kepada kategori E. Ini para pelajar kena ingat lah, kategori E3 lah, iaitu diploma BTS / Hubungan Negara / IIT atau lain-lain dikelaikan. Ini adalah kategori yang di kategori tuan-tuan para pelajar diploma dakwah Islamiah E3. So pastikan bila login dalam borang UP online, masukkan kategori yang betul supaya permohonan para pelajar ini dapat dipertimbangkan dan dapat tidak menjejaskanlah permohonan. Kemudian adalah syarat am bagi lepasan STPM setara, itu terbuka kepada warga negara Malaysia, pemasyarakatan tetap ataupun PR dan juga pemasyarakatan sementara yang mempunyai kad pengenalan. Jadi pemohon yang bukan warga negara Malaysia, iaitu pemegang MyPR dan juga MyCAS, akan diproses tertakluk kepada syarat-syarat kemasukan kategori bukan warga negara. So bagi membuat permohonan di peringkat ijazah sarjana muda perlu memiliki MUAT, itu mendapat sekurang-kurangnya band 1 atau band 1.0. Jadi saya percaya semua di dalam Dewan di IBDAS Keningau ni telah pun mengambil MUAT tuan. Saya kira supaya bila adanya keputusan MUAT tersebut tidak dapat para pelajar dapat membuat permohonan dengan baiklah. Okey, seterusnya ini adalah kategori lepasan STPM setara, sama juga seperti tadi, cuma kategori ini adalah di kategori A3. Seterusnya, jadi penentuan aliran bagi STPM setara, bagi diploma setara, jadi penentuan aliran bagi diploma dan juga setara. Kemudian seterusnya, bagi pengiraan merit juga tiada. Bagi diploma setara ini sepatutnya adalah mengambil kira markah akademik, iaitu pencapaian para pelajar di peringkat IBDAS lah. PNGK sendiri akan dinilai lah. Kemudian markah pokok juga tiada. Maksudnya kita akan ambil fully 100% kepada pencapaian akademik para pelajar bagi lepasan diploma. Jadi ini adalah sedikit dasar dan juga kriteria bagi lepasan STPM setara. Yang pertama adalah pencapaian akademik dalam peperiksaan diploma itu sendirilah. Kan ada ambil diploma dakwah Islamiah 3 tahun 6 STEM tu. So the last pointer
itu yang akan diambil kira dalam pemilihan pelajar tersebut. Kemudian pencapaian dalam aktiviti core curriculum. Kemudian nombor 3 ni agak penting sebab melibatkan kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian yang dipohon. So maksudnya di sini adalah bila para pelajar ingin memilih contoh program pengajian Islam di Sarjana Muda Pengajian Dakwah dan Kepimpinan di UKM, ada syarat-syarat khas yang diletakkan yang melibatkan pada peringkat SPM juga. So pastikan para pelajar melihat syarat khas dan juga membuat study yang baiklah supaya apa yang diminta tu ada dalam borang permohonan tu. Kemudian grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah akademik. Kemudian nombor 5 adalah memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh UA. Sebenarnya ini saya akan kongsikan di hujung nanti tentang panduan tersebut. Kemudian mendapat sekurang-kurangnya band 1.0 dalam nak mengemukakan permohonan ini. Kemudian lulus temu duga dan juga ujian. Untuk temu duga dan atau ujian ni tidak semua kos-kos pengajian Islam yang memerlukan temu duga. Jadi para pelajar boleh membuat semakan di dalam panduan mana satu program yang harus bertemu duga ataupun tidak. Sebab untuk kos-kos yang bertemu duga ini akan hadir ataupun akan ada pada fasa permohonan pertama. Nanti saya kongsikan. Kemudian pilihan program kajian mengikut keutamaan. So di dalam borang tersebut akan ada 8 pilihan program yang boleh dipilih oleh para pelajar dan 6 minimum wajib diisi. Jadi 6 minimum dan juga 8 adalah maksimum untuk para pelajar membuat menyusun pilihan program. Kemudian bilangan tempat yang disediakan oleh ini adalah unjuran UA lah. Jadinya dasar pemilihan berdasarkan prinsip meritokrasi yang merupakan 90 markah akademik dan juga 10 markah core curriculum. Untuk diploma setaraf adalah 100% markah akademik. Jadi di sebelah kanan itu adalah sedikit kriteria tambahan bagi program ijazah sarjana muda pendidikan ISMP. Dan bila saudara dan saudari ingin membuat pilihan program yang melibatkan pendidikan, contoh ijazah sarjana muda pendidikan Islam dan sebagainya, so di belakang kos itu akan ada tanda hashtag. Hashtag itu adalah kos-kos yang bertemu duga. So di situ para pelajar boleh menjalani ujian maksi dan juga perlu lulus ujian yang telah ditetapkan dan diperaku temu duga. Okay, seterusnya ini sedikit panduan ataupun tips 15 panduan permohonan dalam untuk sesi akademik 2024-2025. So yang pertama itu adalah bayaran proses secara online. So untuk BSN ni sehingga kini kita belum lagi mendapat kata putuslah sama ada tahun ini perlu membeli unit ID dan ataupun percuma lagi. So kami di pihak UPU tidak boleh mewawarkan lagi lah sama ada tahun ini masih percuma ataupun perlu membeli. Cuma apa yang saya sampaikan adalah sekiranya percuma, para pelajar boleh terus login dalam sistem BQ online ataupun sekiranya perlu membayar, para pelajar boleh membeli di BSN. Itu sahajalah untuk setakat ini. Dan tarikh bagi bayaran proses BQ online juga akan dihembahkanlah ke semasa. So bila dah contoh dah beli ataupun login secara percuma, boleh terus layari di upu.mosh.gov.my. Kemudian pastikan kategori para pelajar diploma dakwah Islamiah DDI tingkatan ni saya singkatkan. Itu E3 lah. Pastikan memilih kategori yang betul supaya permohonan para pelajar ni tidak terjejas dan tidak sangkut di tengah jalan lah, supaya dapat melancarkan proses tersebut. Kemudian boleh terus ke e-panduan. E-panduan ni adalah platform untuk para pelajar menyemak syarat program pengajian yang ingin dipilih, kemudian kira merit, kemudian semak trend permohonan. So di dalam borang UP online tersebut, di dashboard akan terpapar trend permohonan. Maksudnya para pelajar boleh melihat sendiri kos-kos tersebut. Contohnya tahun lepas bagaimana trend permohonan tersebut, sama ada ramai yang mohon ataupun tidak. So saya dari dalam borang juga para pelajar boleh menyemak laluan kerjaya. Maksud bila dah ambil kos sarjana muda contoh syariah sebagainya, so apakah pathway ataupun laluan kerjaya selepas itu.
Kemudian isilah permohonan UP online. So bila isi tersebut, dia ada tanda atau star yang mana para pelajar perlu melengkapkan dengan baik, dengan miss lah. Kemudian pilih program mengikut keutamaan. Mengikut keutamaan ini bermaksud para pelajar boleh menyusun dan pilih program yang berdasarkan minat dan juga pencapaian. Kemudian lengkapkan borang, kemudian klik butang simpan. Ini yang nombor 12 ni yang selalu para pelajar terlupa ataupun termiss. Banyak yang kes saya jumpa, para pelajar tidak menekan klik butang simpan. So menyebabkan permohonan tu hanya simpan. So pastikan klik butang simpan dan juga cetak slip permohonan. So di hujung borang tersebut akan ada saya telah setuju sebagainya, disclaimer kan. So maksudnya tekan butang tersebut dan hantar saja permohonan. So selepas hantar permohonan, maka para pelajar boleh terus membuat pengemaskinian, boleh update, boleh kemaskini borang yang program pun boleh sehingga tarikh permohonan. So pastikan klik butang simpan dan juga hantar permohonan untuk mengemukakan next permohonan lah. Kemudian simpan slip permohonan. Ni kena simpan sebab ada situasi yang kadang-kadang bila semak balik rupanya pilihan program tu hilang dan sebagainya, ada masalah-masalah teknikal kan. So bila nak rujuk balik perlukan ada bukti. So boleh simpan slip permohonan dan boleh mengemukakan email dan sebagainya kepada kami untuk kami semak permohonan adik. Kemudian pastikan permohonan adalah betul lah dan dikemaskini 4 hingga tarikh tutup permohonan. So ni sedikit guidance lah berkenaan dengan dalam borang tersebut. Okay, seterusnya adalah tips memilih program. Okay, untuk memilih program, saya percaya untuk diploma dakwah Islamiah ni dia ada program dakwah kan. Jadi, mungkin dalam fikiran sekarang ni nak ambil kos dakwah. Kemudian pastikan kos yang ingin ambil tu memenuhi syarat am dan juga syarat khas program. So yang paling penting adalah syarat khas program tersebut. Sebab di dalam syarat khas program tersebut ada syarat yang melibatkan di peringkat SPM. Maksudnya dia akan lihat juga tentunya bahasa Arab dan kena dapat juga di peringkat SPM, tentu kena dapat C. Dan benda-benda tu adalah complementary lah, benda yang perlu dipenuhi dan sekiranya tidak dipenuhi maka pertimbangan dalam proses pemilihan tu tidak akan diterima lah. Kemudian adalah pilih program yang diminati. So maksudnya susun program dunia Islam yang para pelajar ingin isi nanti. Kemudian susun program keutamaan. Maksudnya pilih program yang rasa kita nak sambung tu kan. Pilih program dan susun dengan baik. Kemudian rujuk kepada kaunselor ataupun para ustaz dan asatizah lah. Yang saya rasa mungkin sebelum ni dah ada histori ataupun sejarah pelajar-pelajar yang lepas, ke mana hala tuju mereka dan so dekat sini lah peranan kepada para ustaz dan ustazah untuk nak membantu para pelajar dalam nak mengemuka permohonan. Kemudian pelbagaikan pilihan dan juga bidang di dalam IPTA tersebut. Okay, seterusnya adalah kenapa berjaya dan gagal. So saya nak sentuh part gagal. Kenapa banyak pemohon yang gagal dalam mendapat tawaran UP online adalah pertamanya tidak tekan butang simpan. So bila dia tidak tekan butang simpan, jadi maklumat tersebut hanya kita akan dapat dia hanya kemaskini saja. Tapi dia tak, di dalam sistem kita akan terbapal lah warna merah. So kalau tuan-tuan tidak menekan butang simpan dan hantar permohonan, maka untuk nak buat kemaskini pada next fasa memang tidak dapat. Jadi pastikan tekan butang simpan dan hantar permohonan terlebih dahulu lah dan boleh buat kemaskini tanpa had sehingga tarikh tutup permohonan. Kedua adalah tidak memenuhi syarat am dan syarat khas program. Ketiga, tidak ada persoalan tempat, terutama program-program kompetitif. Kemudian gagal dalam saringan ujian dan temuduga. Ni program yang melibatkan temuduga, contohnya sarjana muda tahfiz Al-Quran dan qiraat dengan pendidikan. So kalau ada pendidikan je mesti ada temuduga. So kos-kos ni yang sebenarnya para pelajar perlu berjaya lah dalam saringan temuduga tersebut. Kemudian bukan merit yang rendah. Okey, seterusnya ini adalah laluan yang melibatkan kumpulan SASA yang mana para pelajar mungkin tergolong di dalam 4 kategori ini. So saya kongsikan bagi
Yang pertama adalah B40, sebenarnya para pelajar berdaftar dengan e-kasih, maka maklumat tersebut kita akan dapat padanan daripada unit penyelarasan pelaksanaan ICU ataupun daripada sumbangan tunai rahmah daripada LHDN. Jadi kita akan dapat padanan lah. Ini semua padanan-padanan data yang kita akan buat bagi dalam proses UPU online. Kemudian adalah orang asli, sebenarnya para pelajar berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Negara bagi dikatakan sebagai kategori orang asli, kemudian ataupun OKU, kerana para pelajar yang OKU dan mendaftar dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat, maksudnya kita akan dapat data daripada JKM dan link-link ni akan membantulah dalam proses pemilihan juga. Kemudian adalah calon atlet, iaitu berdaftar dengan bahagian sukan, co-curriculum dan kesenian, dan juga sektor sukan di bahagian perancangan strategik BPS-KTP. Jadi kalau ada para pelajar yang terlibat dalam sukan di peringkat mewakili negeri ke peringkat kebangsaan, juga kita akan dapat data daripada bahagian sukan dan boleh mendapat laluan yang mungkin lebih mudah lah untuk nak dalam proses permohonan ni. Kemudian seterusnya adalah, ini adalah semakan keputusan. So bila dah isi permohonan nanti kan, dah isi, so boleh membuat semakan di dalam portal rasmi UPU. So dalam laman web tersebut akan terpapar 5 link ataupun pautan. So para pelajar boleh membuat semakan di mana-mana 5 link yang kita terterakan. Sebab apa? Boleh dia klik di mana-mana untuk membuat semakan. Kemudian para pelajar dinasihatkanlah untuk memuat turun mobile app UPU Pocket. So dalam UPU Pocket ni lah sebenarnya banyak info ataupun syarat e-panduan yang telah kita masukkan di dalam app tersebut supaya lebih memudahkan para pelajar untuk nak menyemak syarat kemasukan, dari segi directory, dari segi takwim dan sebagainya. Saya akan kongsikan di hujung. Kemudian bila dah semak keputusan kan, so surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh IPTA dalam tempoh yang ditetapkan dan akan diumumkan melalui laman web masing-masing. Kemudian sekiranya para pelajar bila nanti semak, okey, suka cita dimaklumkan saya telah berjaya kan, so para pelajar boleh terus membuat pengesahan sama ada nak setuju atau menolak tawaran. Jadi kalau para pelajar yang tidak menjawab terima atau tolak selepas tempoh yang ditetapkan, secara automatik akan dikemaskan sebagai menolak tawaran. Contoh kalau kita kata kita dapat tawaran di UKM, program dakwah dan kepimpinan, tapi kita tak buat pengesahan ataupun kita mungkin terlupa dalam tempoh 9 hari tersebut, maka contoh kita ingat tempoh yang dah 11 hari dah berlalu. So dalam sistem akan tertera calon telah menolak tawaran lah. So pastikan alert lah dengan tempoh-tempoh masa yang telah diberikan supaya membuat pengesahan dalam tempoh 9 hari tersebut. Ini kemudian sekiranya macam kalau ada macam nak tanya berkenaan dengan apa perlu saya buat sebagainya, nak dapatkan konsultasi, boleh terus hubungi hotline UPU online 0386842363. Jadi hotline ni dia berfungsi dalam nak membantulah sekiranya ada masalah teknikal, terlupa kata laluan, ataupun nak tanya tentang saya dah hantar permohonan atau belum, nak menyemak. So boleh call dan kita akan buat semakan secara terus lah, dan para pelajar akan dapat info yang lebih tepat dan juga lebih cepat. Okay, kemudian ini rayuan. Jadi bila dah semak permohonan, of course lah ada yang berjaya dan ada juga yang tidak berjaya, duka cita. Jadi bagi pemohon yang belum berjaya pada pasal pertama, pasal tawaran pertama ni, itu boleh terus membuat rayuan dalam pautan yang telah kita sediakan di dalam laman website tersebut. Jadi pemohon yang berjaya mendapat tawaran tidak layak membuat rayuan. So rayuan ni hanya kita buka kepada calon-calon yang tidak mendapat sebarang tempat pada hebahan pertama, hebahan perdana tersebut. Kemudian pemohon dibenarkan mengemukakan 4 pilihan program. So bila di fasa rayuan akan ada 4 pilihan program yang mana calon boleh buat sekali lagi permohonan, dan juga tempoh yang diberikan adalah selama 10 hari. So para pelajar perlu ingatlah tempoh yang diberikan dalam tempoh 10 hari. Jadi selepas keputusan permohonan kemasukan diumumkan. Maksudnya bila dah semak je permohonan, gagal, duka cita, terus membuat permohonan rayuan di dalam pautan yang kita sediakan di
website UPU lah. Okay, ini adalah purata merit rayuan bagi lepasan SPM. Ini just nak menunjukkan purata merit lah, tapi kalau untuk lepasan diploma setara, kita hanya mengambil kira pencapaian akademik. Maksudnya setiap pemilihan yang dilakukan adalah berdasarkan pencapaian akademik. Maksud pihak mesti akan menilai transkrip adik-adik, akan tengok kos-kos yang adik-adik ambil, dan dia para mesti yang akan menentukanlah kos yang akan ditawarkan tersebut. Seterusnya, ini adalah 10 teratas permohonan pilihan pertama bagi calon SPM setara mengikut program pengajian sesi akademik 23-24 yang tahun lepas. So kalau kita tengok yang pertama tu, ramai yang calon lepasan SPM setara ni memohon bagi program Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Awal Kanak-kanak. Ini just nak menunjukkan program-program yang ramai orang mohon lah. Itu sebanyak 2,511 jumlah pemohon bagi kos ini. Okey, seterusnya adalah ini program pengajian kompetitif. Saya rasa mungkin semua akan mengambil kos-kos pengajian Islam. So mungkin tidak akan bersaing lah dengan kos-kos ini. Okey, ada 10 kos bagi program-program kompetitif. Okey, kemudian seterusnya, jadi program pengajian sesi akademik 24-25 bagi lepasan SPM setara, kita ada 1,111 program. Maksudnya pilihan program di dalam borang UPU online nanti bila dah start buka nanti akan terpapar semua program. Kemudian ada program baru iaitu 23 program dan juga program bertemu juga 287. So nanti bila di dalam borang UPU online, pastikan calon-calon menyemak syarat program dengan betul. Nanti saya akan tunjukkan program-program yang layak dipohon oleh bagi lepasan diploma dakwah Islamiah. Okey, ini adalah hibahan media sosial. So pastikan calon-calon mengikuti hibahan media sosial kita di Facebook, kemasukan BPKP, JPT, ataupun sekiranya nak dapat info yang mungkin lebih cepat, lebih ringkas, nak video yang pendek, boleh terus subscribe TikTok UPU, BKPA UPU, ataupun dah biasa guna Instagram, boleh terus follow Instagram kemasukan BKPA dan juga YouTube. Sebab untuk hibahan kita banyak menggunakan Facebook dan juga Instagram lah. Contohnya kalau macam tarikh-tarikh penting, hibahan bila permohonan dibuka. So sekiranya para pelajar follow dan juga subscribe, maka maklumat tu akan sampai terus di dalam phone para pelajar. Okey, ini adalah cara penghantaran maklum balas atau email. So dua ni penting in case kalau ada para pelajar yang ingin bertanya ataupun nak mendapatkan pencerahan tentang soalan ataupun cadangan, boleh mengemukakan maklum balas melalui maklum balas UPU. So dalam paparan maklum balas tersebut akan ada option-option yang boleh dipilih, dan pastikan sekiranya ada persoalan atau pertanyaan, boleh klik di option tersebut, kemudian lengkapkan borang maklum balas dan tekan hantar. So di hujung borang tersebut akan ada nombor unit ID maklum balas tersebut. So pastikan simpan nombor unit ID tersebut untuk membuat semakan seterusnya. Kemudian masukkan nombor ID dan juga email, dan kemudian boleh semak butiran maklumat tersebut sama ada dibalas atau tidak. Satu lagi option adalah boleh mengemukakan email. Email ni biasa kalau time permohonan dibuka tu, banyaklah kita akan dapat email yang beribu-ribu lah, yang mana kita akan menjawab satu persatu. Dan bila mengemukakan email, ada 3 perkara yang penting untuk para pelajar masukkan, iaitu adalah pertama, sertakan nama, kedua, nombor IC dan juga nombor telefon. Ini 3 benda yang perlu ada dalam email tersebut. Sebab apa kita perlukan nombor IC? Sebab bila once para pelajar bagi nombor IC kepada pihak UPU, maka kita akan semak, kita akan dapat data-data tersebut dan kita akan semaklah sama ada dah buat permohonan belum, dah buat dah kemas ini atau belum, ataupun tak hantar permohonan. So lagi mudah untuk kami membalas soalan-soalan tuan-tuan dan puan-puan. Kemudian nombor telefon ni juga perlu letakkan supaya kami boleh hubungi semula para pelajar. Sebab kadang-kadang soalan-soalan yang ditanya tu agak umum ataupun kami tidak dapat
nak menjawab dalam email, maka kami akan telefon dan kami akan minta pencerahan lah daripada tuan-tuan dan perempuan. So kemudian ini adalah langkah penggunaan e-panduan. Ini nanti saya akan tunjukkan di hujung nanti. Ni apps UPU Pocket. Semua pelajar perlu ada lah di dalam handphone dan boleh install. InsyaAllah sangat memudahkan carian dalam membuat permohonan nanti. So ini adalah langkah calculator merit, kemudian. So ini adalah portal UPU dan juga fungsi. Okey. Kita boleh kongsikan portal ataupun. Okey. Kita akan kongsikan tunjuklah portal UPU. Okey. Para pelajar boleh layari upu.mohe.gov.my. So ini adalah paparan dashboard pada kemasan pelajar. So nanti yang link saya sebutkan tadi tu dia akan ada di sini lah, di bahan layuan nanti kita akan update. Kemudian ini adalah e-panduan. So ini adalah e-panduan yang mana para pelajar boleh menyemak syarat. Contoh tekan. So ini adalah senarai ataupun dashboard e-panduan yang mana para pelajar boleh mencari pilihan program di dalam ini. Contoh, kita pergi kepada syarat kemasukan, kita pergi ke syarat K, SPS taraf, kemudian pilih kategori diploma taraf E3. Okey. Kemudian boleh klik. Contoh, sekarang ni kita dah tahu ada program apa di universiti kan. So kita type contoh program dakwah. Saya type program dakwah. Kemudian saya pilih bertemu muka dan ujian tu, saya pilih dua-dua. Saya klik ya dan tidak. Kalau kita tak tahu ada program yang menawarkan bertemu muka tidak. So saya cari dan akan terpapar kos, ada 3 kos berkaitan dengan dakwah. Mungkin boleh zoom sikit. Okey. So dalam ni akan tertera lah di mana contoh juran, kampus, syarat khas program. Ini yang penting lah untuk para pelajar semak, boleh tekan. Kemudian kita pergi kepada syarat khas. So ini yang para pelajar perlu penuhi sebelum nak mengemukakan permohonan. Maksud bila mohon nanti pastikan PNGK itu mendapat sekurang-kurangnya 2.6 untuk mengemukakan permohonan. Kemudian perlu mendapat sekurang-kurangnya grade C+ dalam mata pelajaran bahasa Arab di peringkat diploma dan juga C+ di peringkat SPM. Either bahasa Arab ataupun al-lughat ataupun surat bahasa Arab. So MUET perlu dapat band 2.0. Ini antara kriteria atau syarat khas yang telah ditetapkan oleh UNIZA sekiranya tuan-tuan para pelajar ingin nak mengambil program pendidikan Islam di UNIZA dakwah. So kemudian kita tengok kos di UKM, Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam dengan Kepujian, Pengajian Dakwah dan juga Kepimpinan. So di mana dibangi, yuran pun akan tertera. So kita pergi kepada syarat khas. So memiliki diploma yang berkaitan dari pendidikan Islam 2.70 saja. Yang tadi kalau kita perhatikan dia 2.6. Kalau di UKM 2.70. Kemudian apa yang diminta oleh UKM adalah calon kena mengemukakan transkrip akademik dari semester 1 sehingga semester akhir. Maksudnya nanti dalam borang tersebut perlu muat naik transkrip full lah semester 1 hingga 6 tersebut. Kemudian apa yang dinilai juga adalah bahasa Arab di peringkat SPM. Maksud calon-calon yang ingin mengemukakan permohonan bagi program ini perlu mendapat sekurang-kurangnya grade C. Sekiranya calon-calon mendapat contoh bahasa Arab pada peringkat SPM grade C-, maka besar kemungkinan program tersebut tidak dapat ditawarkan lah sebab tidak memenuhi syarat khas yang telah ditetapkan. Itu sedikit gambaran lah berkenaan dengan syarat khas program sebelum para pelajar membuat permohonan di dalam UPU online. So dalam e-panduan ini juga tertera senarai IPTA. Contoh boleh pergi dekat atas tu, senarai IPTA dekat laman utama. Okay. So dekat sini juga para pelajar boleh mendapat maklumat berkenaan dengan universiti. Contoh boleh klik UKM. So, dia ada program yang punya Islam. So dalam ni ada semua detail berkenaan dengan UKM, ada nombor telefon, ada program ataupun ada fakulti, 13 buah fakulti. Maklumat-maklumat ni
para pelajar boleh mendapat juga. Contohnya cuba pergi ke Fakulti Pengajian Islam. So, dia ada 4 program pengajian Islam. Dia ada program Suludin, dia ada program Syariah, Bahasa Arab, dia ada program Dakwah dan Kepimpinan, program Quran Sunnah. So, maklumat-maklumat ni para pelajar boleh mendapatkan di laman web tersebut, laman web UTM. So, ini saya cuba tunjukkan supaya para pelajar boleh mendapat gambaran tentang subjek-subjek ataupun maklumat tentang program pengajian ni. So, boleh ke laman utama balik. Itu sedikitlah berkenaan dengan laman web UP online. Dalamnya ada tertera option-option ataupun maklumat yang boleh para pelajar membuat semakan. So, di dalam e-panduan juga, tak semua universiti yang menawarkan program-program pengajian Islam. So, kalau para pelajar nak mencari program-program yang melibatkan pengajian Islam, boleh klik balik semula pada e-panduan. Okey, syarat kemasukan SPM setara, pergi kepada kategori E3. E3 ni kategori tuan-tuan kena boleh ingat, boleh cari program, contoh nak program syariah, dia type syariah. Kemudian bertemu dan ujian tu mungkin pilih dua-dua lah, sebab kita tak tahu mesti mana yang menawarkan program temuduga ataupun tidak. So, boleh buat carian. So, di dalam di dalam e-panduan tersebut akan tertera 6 pilihan program yang melibatkan kos syariah. Contohnya di UNIZA, UKM, UM, USIM. So, kos-kos ini para pelajar boleh melihat sendiri syarat khas program tersebut. Boleh klik ke syarat khas. Contoh kita ambil pengajian Islam di UNIZA, syariah. Sekiranya para pelajar ingin menyambung bidang syariah. So, kena lihat betul-betul syarat yang telah dinyatakan. Contoh, dinyatakan memiliki diploma dalam bidang pengajian Islam atau bahasa Arab 2.6. Kemudian mendapat sekurang-kurangnya grade C. Ini semua syarat-syarat yang telah dinyatakan ataupun perlu dipenuhi oleh para pelajar untuk sebelum mengambil permohonan. So, make sure ada syarat-syarat ni dan pastikan lengkaplah semua maklumat tersebut. Itu berkenaan dengan program-program. So, lepas ni dah boleh buat carian sendiri di e-panduan. Kemudian pergi balik kepada slide. Okey, kemudian seterusnya, ini adalah hubungi kami. Sekiranya para pelajar nak mendapatkan ataupun ada persoalan, boleh hantar maklumat melalui email upu@moc.gov.my. Kemudian hotline 0386842363. Hotline ni hanya beroperasi pada waktu berjabat saja, 8 sehingga 5. Kemudian boleh hantar maklum balas. Maklum balas ni boleh hantar je anytime dan para pegawai kita akan membalaslah di semasa-semasa. Kemudian boleh buat turun apps UP Pocket, dan juga sekiranya para pelajar ingin walk in ke office ataupun pejabat UP, boleh di PS5 Putrajaya. Jadi saya nak recap balik. Tadi dalam permohonan UP online, apa yang akan berlaku adalah first akan ada fasa permohonan pertama, fasa 1 lagi, ataupun fasa permohonan ini semua pilihan program termasuk temuduga akan ada dalam tu. So, maksudnya para pelajar sekiranya ingin mengambil kos-kos yang melibatkan temuduga. Temuduga ni dia akan ada lambang hashtag di belakang tersebut. Jadi dia akan ada pada hanya fasa permohonan pertama saja. Contoh, kalau untuk kos dakwah ini tadi kita dapat semakan, dia tak ada pun kos yang memerlukan temuduga. Jadi boleh buat pilihan pada fasa pertama ataupun fasa kedua. Jadi sekiranya ingin mengemukakan kos-kos pendidikan, kos yang bertemuduga, perlu membuat carian. So, di dalam borang nanti akan ada 8 pilihan program. So, pilihan pertama sehingga pilihan kedua itu adalah kos yang akan ada program-program melibatkan temuduga. Contoh,
sekiranya para pelajar ingin nak menyambung pengajian di dalam sarjana muda pendidikan Islam, pengajian Al-Quran contohnya di UM. So kos itu akan ada appear di pilihan pertama dan juga pilihan kedua sebab dia melibatkan kos pendidikan. Sekiranya para pelajar ingin mengemukakan program bertemuruga bukan pendidikan, maka boleh membuat carian di pilihan pertama sehingga pilihan keempat. So kalau pilihan kelima itu tidak akan ada lagi lah kos-kos yang melibatkan temuruga. Jadi secara ringkasnya, pilihan bertemuruga akan ada pada pilihan pertama sehingga pilihan yang keempat. Cuma sebenarnya ada program melibatkan pendidikan boleh membuat carian di pilihan pertama dan kedua saja. Jadi minimum akan diisi, yang boleh diisi adalah 6. Maksimum para pelajar boleh buat 8 pilihan program. So saya advise dan nasihatkan supaya membuat 8 pilihan program lah kesemuanya. So dari segi pemilihan tersebut, bagi lepasan diploma, semua akan dinilai dan juga dipertimbangkan oleh usahawan. Maksudnya bila dalam borang tersebut, para pelajar perlu mengemukakan ataupun memuat naik dokumen-dokumen yang diperlukan. Contoh, dokumen sijil SPM, sijil transkrip daripada SEM 1 hingga SEM 6 itu perlu masukkan dalam PDF. Kemudian sijil tamat belajar dan juga MQA. MQA ni nanti akan ada link dalam borang tersebut. Para pelajar boleh tekan link tersebut dan juga memuat naik tersebut. Contohnya saya boleh tunjukkan cara. Mungkin para pelajar boleh type MQR. So di dalam borang tersebut ada beberapa dokumen yang perlu dimuat naik bagi lepasan diploma. Kemudian contohnya saya akan tunjukkan cara untuk nak tahu kan program tersebut perlu dimuat naik. So ini adalah MQR. So nanti dalam link tersebut akan ada MQR ataupun MQA ataupun Agensi Kelayakan Malaysia yang mana di program diploma dakwah Islamiah ini adalah telah didaftarkan di bawah MQA lah, mendapat pengiktirafan ataupun akreditasi. Jadi para pelajar boleh tekan tu, boleh buat institusi, cari di institusi awam, pilih college atau institusi, kemudian type je lah IBDAS, type IBDAS, kemudian boleh buat carian, sudah akan keluar khusus di IBDAS, kemudian pilih diploma dakwah Islamiah. Ini adalah kos para pelajar. So nanti boleh download dan juga boleh upload saja di dalam borang UP online. Itu saja yang saya cuma nak sampaikan. So kod adalah 0224 lah. Nanti bila di kategori pemohon nanti dia akan minta kategori. So 0224 iaitu Islamic Study ataupun pengajian Islam lah. Kemudian kita balik pada slide. Okay. So ada apa-apa lagi ke di ujung slide? Okay. Saya rasa nak share apa-apa lagi? Okay. Saya nak share UP Pocket. Satu lagi app UP Pocket. Mungkin last kot untuk nak bagi pencerahan berkenaan dengan UP Pocket. Mungkin kalau siapa yang dah install tu boleh buka sama-sama dengan saya untuk kita lihatlah app UP Pocket tu dari segi panduan macam mana nak buat carian dan sebagainya. Okay. Ini adalah apps UP Pocket. So bila para pelajar dah install ataupun para asatidzah dah install, maka ini adalah dashboard. Dibuka hadapan UP Pocket tersebut, boleh membuat semakan ataupun boleh juga membuat carian directory IPTA. Boleh tekan contoh directory IPTA. So contoh nak tahu tentang program, tadi ada program dakwah dia ada di Uniza dan UKM. Kita boleh pergi ke Uniza ataupun UKM. So dalam ni dia sama seperti e-panduan juga, cuma dari segi carian tu lebih mudah dan lebih friendly lah. Kemudian bawah lagi akan adalah sejarah-sejarah sebagainya, akan ada fakulti yang dinyatakan. So kat sini para pelajar boleh mendapat maklumat-maklumat yang lebih terperinci berkenaan dengan program-program yang dinyatakan oleh UNIZA di sini. So dalam ni banyaklah program-program yang boleh membuat study awal terlebih dahulu sebelum membuka permohonan. Kemudian back
Okey, pergi kepada takwim. Takwim ni adalah kalender akademik. So sekarang ni kita belum kemaskini lagi. Permohonan pun boleh dibuka. So, bila dia buka permohonan nanti akan tertera lah bila tarikh temuruga, bila semakan, himbahan sebagainya tu akan ada tertera di takwim tersebut. Kemudian back e-panduan. So, e-panduan ni sama juga fungsi dia macam semakan di portal tadi, cuma dia lebih cepat. Contoh saya nak buat carian yang lebih cepat adalah buat di carian terperinci. Pergi ke carian terperinci. Okey, tekan program pengajian, pilih lepasan SPM dan saraf. Kemudian kategori tadi pilih kategori diploma universiti. Kemudian aliran tadi pilih diploma universiti. Okey. Saya sebutkan atas balik kategori tadi. Okey, di ke kelaikan saraf. Diploma, APTS dan lain-lain kelaikan. Okey. Contoh tadi nak kos berkaitan dengan dakwah. So boleh type dakwah. So dia akan sama juga dia yang akan appear 3 program yang tadi saya tunjukkan tadi. Cumanya kat sini lebih cepatlah maklumat dan lebih senang untuk nak akses. Contoh tekan satu program di dakwah di Niza, program Islam dakwah. So kat sini kita akan dapat maklumat berkenaan dengan syarat am, syarat khas. Tekan syarat khas tadi. Sama, fungsi dia pun sama. Pointer 2.6, grade C. Okey, bawah lagi. Lalu orang kerjaya. So sekiranya calon-calon mengambil program ini, maka boleh menyambung dalam menjadi pegawai Hal Islam, penterjemah, tenaga akademik, bertakbir dan sebagainya. So dalam juga ada link website ke Niza. So kalau tekan tu dia akan bawa ke link Niza dan dia juga akan ada nombor telefon. So boleh contact nak tanya berkenaan dengan kos-kos di Niza. Kemudian back. So sama, kat sini akan ditulislah berapa semester pengajian, ada temuduga atau tidak. So kat sini dia tulis 7 semester pada tahun 2023. So tu sedikit lah info berkenaan UPU Pocket, macam mana kita nak cari dan sebagainya. Ni saya tunjuk cari express lah, macam mana kita nak cari kos tu kan. Mungkin kalau tak tahu nak pilih apa lagi, contoh type contoh program muamalat contoh. Contoh kita tak tahu nak ambil program apa, saya bagi keyword je lah muamalat. Tu dia akan ada di 4 universiti, contohnya di UiTM ataupun di Universiti Melaya. Contoh kita ambil Universiti Melaya, tekan situ. And then syarat khas, klik syarat khas. So akan dipaparkan syarat-syarat yang diperlukan. Maksudnya kat sini dia akan tengok dia memiliki diploma dalam bidang pengajian Islam. Jadi umum lah. Maksudnya calon pun boleh pilih kos ni. PNJK kena mohon 3.0. Dan mendapat sekolah ni grade B. Bahasa Arab dapat B. Kalau bahasa Arab dapat C, automatik kos ini tidak akan ditawarkan. Di peringkat diploma dan juga kalau C di peringkat SPM, apa yang dia kira, bahasa matematik, bahasa Inggeris. So mata pelajaran juga akan diambil kira dalam proses pemilihan tersebut. So dalamnya ada tulis lah kampus kat mana, yuran. Okey, boleh back semula. Itu sedikit lah maklumat yang boleh saya kongsikan kepada para pelajar untuk nak mendapat maklumat tentang program-program yang telah dinyatakan di institusi yang berkaitan. Dia boleh stop sharing semula. Sehingga itu saja taklimat daripada pagi ni. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.